Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anda di sana? Apa suara anda semua sihat ya dan juga ceria ya. Baik, dalam siri kali ini ya, Pak Su nak kongsikan satu lagi teknik macam mana kita nak menguruskan stres ya ataupun tekanan yang kita panggil teknik mindfulness ya. Pernah dengar tak mindfulness? Be mindful ya. Mindfulness ya. Baik, dalam kehidupan kita ni, bila kita menghadapi stres atau tekanan ya, biasanya fikiran kita ni akan fikir macam-macam. Ya. Kita jadi buntu, kita jadi bercelaru, kita jadi rasa berat aja kan. Ya, kita jadi macam pressure je fikiran kita ni ya. Kadang-kadang boleh jadi pening kepala kan ya. Baik, apa yang kita fikir? Kita banyak fikir benda-benda yang lampau, yang kita kaitkan dengan peristiwa yang kita alami sekarang, ataupun kita fikir, kita anticipate perkara akan datang. Ya. Terutama dalam perspektif yang negatif. Kita kata, oh habislah, kalau macam ni akan datang ni, orang ni kata macam ni. Orang tu tak kata lagi. Ya. Benda tu, tapi kita fikir macam-macam akan datang. Ya. Kalau yang lepas tu kita rasa menyesal lah, apalah kan. Yang kita kaitkan dengan peristiwa yang kita alami yang menyebabkan kita rasa stres tadi. Ya. Jadi, keadaan-keadaan seperti itulah yang menambahkan lagi ya, intensiti ya, stres yang kita alami. Ya. Baik, untuk kita memahami apa dia mindfulness ni, kita lihat dulu fikiran kita dalam kerangka masa ya. Okey, kita cuba tengok. Dari segi masa ya, dalam konteks pemikiran ni, dia terbahagi pada 3 ya. Satu kita panggil masa lampau ya. Masa lampau. Ya, masa lampau ni apa dia? Ya, kita memikirkan perkara-perkara yang telah berlaku ya. Terutamanya yang kita kaitkan dengan peristiwa yang kita alami tadi dari perspektif yang negatif. Ya. Ini boleh menyebabkan kita merasa depressed ya, ataupun kemurungan ya, dan juga boleh menyebabkan stres. Ataupun kita memikirkan perkara-perkara yang belum berlaku, masa depan. Tadi masa lampau kan, ini masa depan ya. Kita cuba anticipate ya. Benda tu tak berlaku, kita kata habislah. Ini kalau ini jadi macam ni habislah aku. Ni habislah aku. Kalau pelajar pak fail lah aku. Benda tak exam lagi. Dia dah kata fail. Ini perkara-perkara akan datang ya. Kalau aku jumpa bos akan marah aku. Tak jumpa lagi tapi dia kata bos akan marah. Ini akan datang ya. Dan benda-benda tu akan menimbulkan kebimbangan, anxiety dan juga stres ya. Dan bila benda tu berlaku, kita akan kehilangan tumpuan. Masa kini. Itu yang ketiga, masa kini yang hijau tu, masa kini ya. Masa kini dan di sini. Macam sekarang anda tengah dengar celoteh Pak Su ni. So fikiran anda fokus tak terhadap apa yang Pak Su tengah cakap ni ya? Kalau anda boleh fokus, anda boleh menghayati setiap patah yang Pak Su ungkapkan, dapat merasai, menjiwai, bermakna anda mindful. Ya? Anda mindful, anda fokus ya? Dan anda beri tumpuan ya. Tetapi kalau ketika Pak Su bercakap ni, ya, ni present moment ni sekarang ni, anda terfikir benda-benda yang dah lampau ataupun anda fikir benda-benda yang akan datang, jadi anda kehilangan fokus ya. Jadi anda jadi mindless lah. Pasal apa? Fikiran kita wandering. Ya. Baik. Dari sudut pengertian ya, mindfulness ni, ada seorang tokoh neuroscience ni, Dr. John Kabat-Zinn ni, beliau telah mendefinisikan mindfulness sebagai paying attention ya, on purpose in the present moment non-judgmentally ya. Paying attention, dia punya kata kunci ialah paying attention in the present moment, sekarang ya. Ya. Jadi kalau kita tak memberi tumpuan kepada apa yang berlaku sekarang, bermakna kita seolah-olah tidak macam tak sepenuh hati lah. Macam anda kalau anda tengah baca buku sekarang, anda tidak paying attention in the present. Present moment apa? Sedang membaca. Anda tak beri perhatian membaca, bermakna anda tak belajar sepenuh hati. Mungkin 70% saja. Ya. Ataupun ketika kita solat, fikiran kita tak boleh beri 100% kepada solat. Masa solat, masa baca Fatihah tu boleh fikir macam-macam. Yang benda hilang lah, itulah inilah. Ataupun macam-macam fikirkan datang lagi gini lah. Itu masa solat tu, masa baca Fatihah boleh macam tu kan. Bermakna kita tidak, seolah-olah kita tidak solat 100% sepenuhnya. Ya. Kualiti solat kita tidak bagus ya. Begitu juga kalau kita bekerja. Ya. Jadi paying attention in the present moment inilah yang disifatkan sebagai mindfulness ya. Tanpa kita memberi judgement ya. Tanpa kita memberi hukuman ya, atau membuat penilaian yang tidak betul, yang tidak tepat terhadap apa yang berlaku ya. Umpamanya kalau kita makan ya, kita hayati tak setiap kali kita makan.
Ras dia punya texture, dia punya kalau pedas lah apalah. Jadi kita kalau dapat menghayati kita rasa oh bagus betul. Makcik masak sedap lah makcik masak ni. Walaupun kita dah bangun menghayati sebenarnya. Tapi kalau kita makan tapi kita fikir macam-macam, mungkin benda yang sedap jadi tak sedap. Ya. Jadi itu maksudnya mindfulness, memberi tumpuan dan kesedaran penuh terhadap apa yang berlaku sekarang in the present moment. Ya. Lawan kepada mindfulness ialah mindless. Mindless maknanya apa? Fikiran kita merewang-rewang. Fikir tu, fikir ni merewang. Ya? Wandering. Ya? Jadi mindfulness dalam konteks yang sederhana, ya, kita boleh maksudkan sebagai kalau kita belajar, kita kata fokus. Kalau kita bekerja, kita kata committed. 100% committed. Itu mindfulness. Kalau kita solat, umpamanya ustazah kata khusyuk. Khusyuk. Makna memang tumpuan kepada solat saja. Setiap bacaan dia, pergerakan dia, ya, tak terfikir, tak terlintas pun benda lain. Itu dikata khusyuk. Itu mindfulness. Ya. Baik. Apa yang berlaku masa kita stres? Masa kita stres, ya, kita tidak mengalami mindfulness. Sebab apa? Sebab fikiran kita melayang-layang, fikir perkara-perkara yang telah berlaku, ya, dan juga kita anticipate perkara yang akan berlaku. Terutamanya dalam perspektif yang negatif. Ya. Baik. Jadi banyak kajian-kajian telah dilakukan tentang mindfulness ni dan apakah kebaikan-kebaikan dia, ya. Dan terlalu banyak anda boleh baca dalam jurnal, type saja dekat Google anda boleh dapat macam-macam, ya. Baik, cuma ada satu bentuk latihan yang kita boleh lakukan, ya, untuk kita melatih otak kita mindful ni. Kita boleh buat latihan, iaitu latihan pernafasan, ya. Baik. Sekejap lagi Pak Su akan ajak anda semua bersama-sama dengan Pak Su untuk kita buat latihan pernafasan ni. Apa yang kita buat ialah kita akan pejam mata sebab kita nak berikan memusatkan fikiran kita 100% kepada nafas. Ya, kita inhale, kita tarik nafas, kita lepas nafas, ya. Kita lepas secara natural. Kita dapat rasakan setiap gerakan udara masuk dan keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Kita hayati sepenuhnya, ya. Kita rasai sepenuhnya, ya. So fikiran kita kepada itu saja. Untuk tempoh mungkin kita buat latihan 1-2 minit lah, ya. Masa tak panjang kan 2 minit, ya. Tapi lepas ni anda boleh buat lebih panjang lah, 5 atau 10 minit, ya. Baik, kita cuba buat. Baik, kalau semasa kita buat latihan pernafasan ni, ada perkara-perkara datang, perkara lepas masuk, perkara akan datang pun terlintas kita begini, kita just jangan beri apa-apa hukuman, jangan beri apa penilaian, jangan respon, just let it go saja. Lepas tu kita arahkan fikiran kita pada nafas balik. Kalau kita merewang, patah balik pada nafas. Merewang, patah balik pada nafas. Kita cuba buat sama-sama, ya. Okey, semua anda duduk dalam keadaan selesa, insya-Allah. Okey, sekarang anda boleh pejamkan mata. Okey, tarik nafas panjang dulu. Lepaskan nafas. Tarik nafas. Lepaskan nafas. Okey, sekarang anda bernafas secara biasa dan pusatkan fikiran anda sepenuhnya 100% kepada pergerakan nafas anda. Inhale dan exhale, ya. Kalau ada perkara-perkara yang terlintas, just let it go. Okey, ya. Kita buat sama-sama. Okey, kita buat dalam 1 minit dah lah, ya. Baik. Apa anda rasa masa anda buat latihan pernafasan ni? Bila anda pusatkan kepada pernafasan, macam Pak Su tadi buat tadi kan, Pak Su tak fikir apa-apa pun tentang masa lampau dan tak terfikir pun. Pak Su hanya berikan tumpuan 100% pada nafas, tarik nafas, lepas nafas. Itu je yang Pak Su fikirkan. Ya. Jadi, bila kita buat latihan macam ni, kita telah memberi ruang kepada fikiran kita untuk rehat. Otak kita, minda kita untuk rehat. Ya. Kita rasa tak terbeban, ya, dengan apa yang telah berlaku ataupun kita tak memikirkan perkara yang akan datang. Jadi kita latih diri kita, minda kita, otak kita untuk berehat, ya. Penat dan letih kan, berat, sarat dengan macam-macam kita buat latihan tu, ya. Jadi dalam sehari anda boleh buat latihan, buatlah 3-4
5 minit ke, atau kalau ada yang boleh buat sampai 10 minit pun bagus juga. Terpulang pada anda, cari masa dan buat latihan dulu. Kenapa kita buat latihan ini? Kerana kita nak membiasakan diri kita supaya be mindful. Supaya bila kita belajar nanti, mindful masa belajar. Fokus. Kita bekerja, committed dengan kerja. Kita ibadat, kita khusyuk dengan ibadat. Itu tujuannya kita buat latihan ni. Baik. Banyak kajian-kajian telah dilakukan berkaitan dengan mindfulness ni, dan para sarjana telah mendapati antara lain mindfulness ni memberikan kebaikan. Satu, dia boleh menurunkan kadar stres, kebimbangan dan juga kemurungan. Okay? Yang kedua, dia dapat mengurangkan kita memikirkan perkara-perkara buruk secara berterusan. Dalam bahasa ini dipanggil rumination. Fikir benda-benda buruk ni tak habis-habis fikir, tak putus-putus. Itu rumination. Kita boleh kurangkan. Yang ketiga, dia dapat meningkatkan kebolehan untuk kita fokus, meningkatkan daya tumpuan dan mengurangkan gangguan-gangguan. Kerana apa? Kerana kita tadi latih diri kita untuk melihat sesuatu secara objektif. Itu faedah yang seterusnya, melatih diri kita melihat sesuatu, berfikir secara rasional dan objektif, sebab kita tidak menghukum. Kita elak daripada menghukum, memberi penilaian yang tidak tepat, yang keterlaluan, especially beri perspektif yang negatif. Dan yang kelima, juga dapat meningkatkan kepuasan dan kualiti perhubungan. Jadi bila kita buat latihan mindfulness ni, kita dapat merakit kita menjadi kita seorang yang rasional, objektif, dan kita akan dapat mengelakkan fikiran kita dari terbeban memikirkan masa lampau antara kata yang bersifat negatif. Macam tadilah Pak Su katakan tadi, kalau bos kita marah kita 1 kilo, tapi kalau kita membuat respon atau penilaian yang keterlaluan, benda yang 1 kilo boleh jadi 10 kilo. Yang ekstra 9 kilo tu lah yang menyebabkan kita rasa tertekan. Macam tu juga kalau mak ayah anda tegur anda. Teguran tu bagus, tapi oleh kerana anda memberi perspektif yang negatif, teguran yang baik tadi menjadi tidak baik, menjadi negatif. Yang negatif itu menyebabkan anda rasa tertekan. Jadi Pak Su haraplah kita dapat sama-sama membuat latihan ni. Mudah-mudahan hidup kita akan menjadi lebih tenang, kita akan lebih rasa objektif dalam melihat sesuatu, dan kita dapat membantu otak kita berehat sebentar. Latihan-latihan mindfulness ni boleh dibuat dalam bentuk yang lain, tapi untuk siri ini Pak Su hanya berminat untuk membincangkan latihan dari segi pernafasan. Baik, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Salam motivasi.